KPM. Didik TV KPM. Wah, meriahnya padang kita hari ini. Ada murid yang bersedia untuk perbarisan. Ada panji-panji pelbagai warna dan juga kemah macam-macam warna lah. Ada Cikgu Haziq. Cikgu Haziq, buat apa tu Cikgu Haziq? Saya menggelapkan semula garisan ni. Oh, guna apa tu Cikgu Haziq? Penggelik garisan. Oh, inilah namanya penggelik garisan. Cikgu Haziq, ada apa-apa tak yang boleh saya bantu lagi untuk Hari Sukan Sekolah kita hari ini? Cuba kira kemah ni. Kemah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Cikgu Haziq. Kemah VIP. Kemah. Alamak, saya terlupa kemah VIP. Tak apa, sekejap lagi saya pasang. Baik. Terima kasih. Cikgu Arif dengan Cikgu Haziq. Ya, Aiman. Cikgu, tengok meriahnya kita hari ni, Cikgu. Memanglah meriah Hari Sukan Sekolah, Aiman. Ada apa-apa ke yang saya boleh tolong, Cikgu? Sebab saya tengok yang ni saya biasa buat dulu waktu kecil-kecil, Cikgu. Ya. Apa kata saya buat? Sila. Okey, Cikgu. Selamat datang. Murid-murid mesti nak kenal dengan lebih lanjut guru-guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Alright, di studio kita ada Cikgu Arif dan Cikgu Haziq. Okey, Cikgu, hari ini kita subjek matematik bahasa Melayu. Betul, Cikgu? Betul, Aiman. Okey, tapi apa ceritanya ni, Cikgu? Kita berada pada Hari Sukan. Jadi murid-murid mesti nak tahu apa yang akan Cikgu ajar pada hari ini. Tapi sebelum tu, Cikgu, sebab kalau murid-murid tengok Cikgu ni kacak-kacak je dua-dua kan. Apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Cikgu? Ya, betul. Barulah kita boleh tengok muka Cikgu. Betul. Dipersilakan yang pertama Cikgu Haziq. Okey, baik. Untuk mengenakan cecair pembasmi kuman. Baik. Dan yang kedua silakan Cikgu Arif pula. Ya, baik. Okey. Baik. Dan seterusnya saya, Cikgu. Silakan. Okey. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni, Cikgu. Ya, betul. Barulah kita boleh buka pelitup muka kita, Cikgu. Betul. Tapi murid-murid jangan buang merata-rata, pastikan kita letak dalam bekas yang selamat. Ataupun Cikgu, macam saya letak dalam poket boleh, Cikgu? Boleh. Saya ada okey. plastik di sini. Ada plastik? Boleh letak murid-murid dalam kalau plastik. tak ada poket, boleh letak dalam plastik. Baik, Cikgu. Hari ini subjek kita menarik, matematik dan bahasa Melayu. Tapi saya tengok, Cikgu, dekat sebelah Cikgu ada tulis PLAN, plan. Mungkin Cikgu Haziq boleh ceritakan apakah itu plan, Cikgu? Okey. Plan adalah program literasi dan numerasi, sebuah program sokongan untuk membantu proses pembelajaran dan pengajaran untuk murid-murid tahap 1, murid tahun 1, murid tahun 2 dan tahun 3 untuk mencapai Tahap penguasaan sekurang-kurangnya minimum TP3, iaitu tahap penguasaan 3. Jangan lupa tu, Cikgu Haziq. Maknanya itu yang sasaran kita perlu dapat, Cikgu. Tapi Betul. saya tak tahulah, Cikgu, apakah itu tahap penguasaan 3, Cikgu Arif? Ya, Aiman dan juga Cikgu Haziq, untuk bahasa Melayu, TP3 ataupun tahap penguasaan 3 yang perlu dicapai seminimanya untuk plan ini ialah kemahiran mendengar bertutur, menulis dan membaca sekurang-kurangnya tahap penguasaan memuaskan. Kata kuncinya memuaskan. Jadi kalau kata murid itu boleh bercakap, bertutur, menulis dan membaca sekadar memuaskan, sudah cukup capai TP3. Tapi matematik, Haziq pula terangkan. Bagaimana, Cikgu? Tahap penguasaan 3 ni macam mana? Okey, tahap penguasaan 3 untuk matematik, murid-murid tu tahu, faham untuk menyelesaikan operasi asas dan penukaran asas. Jadi murid-murid tu bolehlah
membuat ayat-ayat matematik. Ya. Yang mudah menyelesaikan. Baik. Jadi murid-murid kita mesti nak jadi macam Cikgu Arif dan Cikgu Haziq Petah berbicara kan. Jadi kita nak lihat pula apa pandangan pelajar tentang subjek kita pada hari ini, Cikgu. Jom kita saksikan. Kita berehat dulu seketika dan kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kita hari ini dalam subjek matematik bahasa Melayu. Nah, okey cikgu, kalau kita tengok dekat padang kita ni meriah. Saya, tak sabar nak bersukan. Dulu cikgu, saya rumah hijau. Cikgu rumah apa cikgu? Saya rumah ungu, tapi tak ada hari ni. Tak ada hari ni. Tapi cikgu, bagaimana dengan atur cara majlis sukan kita ni cikgu? Bermula pukul berapa dan hari apa ni cikgu? Mungkin cikgu boleh terangkan? Silakan Cikgu Haziq. Okey, murid-murid yang di luar sana. Okey, ini adalah atur cara hari sukan kita. Okey, acara pertama bermula pada jam 8 pagi. Acara kedua, yang 8 pagi itu pembarisan, diikuti dengan acara yang pertama 9. Okey, kemudian acara yang seterusnya pada pukul 9.15 pagi. Acara yang berikutnya 9.30 pagi dan acara akhir 10.05 pagi. Jadi ini atur cara cikgu Ya, betul. Tapi saya tak fahamlah macam mana nak baca jadual ni cikgu. Mungkin Cikgu Arif boleh terangkan secara detail tentang jadual kita pada hari ini cikgu. Boleh Aiman dan juga tentunya murid-murid di luar sana ada yang tersasul-sasul untuk menyebut. Mari sini Cikgu Arif bantu ya. Baik, untuk acara yang pertama pada pukul 8 pagi, kita sebut 8 pagi, bukan 8.00 pagi ya. 8 pagi perbarisan rumah sukan. Seterusnya pada pukul 9 pagi lontar peluru. Cikgu Arif. Ya saya. Dalam matematik, Betul. tiada nombor kosong. Alamak, salahlah saya sebut tadi. Ya. Yang 800 tu tak bolehlah sebut. Sepatutnya 8 sifar-sifar ya. Betul. Ketika kita menulis, betul. Ya baik. Terima kasih Cikgu Haziq. Ya, baik. Seterusnya pada pukul 9.15 pagi kita ada acara lompat jauh. Dan 9.30 pagi lari 50 meter dan yang terakhir pastinya 10.05 pagi lari 100 meter. Jadi Cikgu Haziq mungkin nak ajar bagaimana untuk melihat jam. Cikgu, sebab saya kadang-kadang kalau kat rumah tu saya confuse sebab jam tu bulat. Kadang-kadang saya confuse macam mana nak baca jam ni sebab saya masuk pertandingan lontar peluru cikgu. Jadi saya takut terlepas pertandingan tu nanti habis saya tak dapat pingat cikgu. Mungkin cikgu boleh ajar kepada kita apakah jenis-jenis jam yang ada di negara kita ni. Silakan cikgu. Okey, untuk makluman semua, terutama murid-murid di luar sana, kita ada 2 jenis jam. Pertama yang kita nampak sekarang ni jam analog, yang lagi satu jam digital. Okey, jam digital tu memang kita selalu nampak lah di mana-mana, di telefon pintar, di dalam komputer, dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membaca jam daripada jam analog. Okey, mari kita mulakan boleh? Silakan cikgu. Okey. Pada acara yang pertama, pembarisan rumah sukan, kita akan baca pukul 8. Tetapi sebelum itu, kita kena kenal pasti jarum pendek dan jarum panjangnya. Bila kita baca jam, sebelum pukul 8, 7.57, 7.58, 59 dan jarum minit yang panjang ni akan tunjukkan 8. Bermaksud lepas 59 dia akan kembali kepada sifar. Jadi kita akan baca 8.00 pagi. Sebab ada kawan saya ni cikgu, dia kata 8.12 cikgu. Sebab dia nampak ada nombor 8, ada nombor 12. Tapi yang sebenarnya 8.00 pagi cikgu Ya, betul. Okey.
Jadi itu tentang cara melihat. Kita nak cara menulis pula. Macam mana tu, kalau cikgu? tak nanti salah macam tadi 800. Sebenarnya kita perlu menulis angka jam ini ialah 8 titik sifar jarak. Jangan lupa jarak. Kemudian PAPA GIG pagi. Jadi untuk atur cara yang pertama ialah 8 pagi. Okey cikgu, ini cara untuk kita menulis cikgu. Betul. Jadi cikgu, macam mana cikgu kalau saya nak cubalah cikgu untuk menulis bagaimana yang cikgu sebutkan sebentar tadi 8.00 pagi cikgu. Boleh, apa kata? silakan. Kita Silakan boleh buat Cikgu pengukuhan. Aiman cuba. Saya cuba cikgu. Cuba Cikgu Aiman. Cikgu Aiman nak ni? Saya cuba. Baik, kita nak buat pukul 8 je kan? 8 pagi. Okey. Atur cara pertama Murid-murid tadi pun- 8 pagi. murid-murid pun boleh cuba, kan? Di rumah sana, di luar sana, bolehlah cuba sediakan papan tulis dan juga pensel anda untuk menulis angka 8 pagi. Bagaimana kita nak lihat 8 pagi Cikgu Aiman ni betul atau salah? Kan? Okey. Saya cuba cikgu. Ya. Kalau salah tolong betulkan saya cikgu. Ya, cuba Okey. angkat tunjuk kepada murid-murid di rumah. Baik. 8.00 ada jarak ke tidak tu Aiman? Alamak, saya terlupa jarak lah cikgu. Salah tek. Alamak. Salah tu kalau tak ada jarak. Perlu ada jarak antara 8.00 jarak pagi. Seperti ini ada jarak. Tak apa, lain kali Baik. cuba lagi Aiman. Terima kasih cikgu. Baik. Tadi cikgu sebut pasal 8.00 pagi. Betul. Bagaimana pula kalau 9 pagi cikgu? Cikgu Haziq. Silakan cikgu Haziq. Okey, 9 pagi. Okey. 9 pagi. Ya. Kita akan baca apabila jarum pendek menunjukkan tepat pada pukul 9 seperti ini. Okey. Right? Okey cikgu. Kemudian jarum panjang tepat ke arah 12 ini. Jadi kita akan baca sebagai 9 Pagi. Ya, betul. Okey. Bagaimana kita nak sebut tu pula ataupun kita nak tulis tu cikgu? Tulis tu senang sahaja murid-murid. Macam tadi 8 tadi, kita perlu tulis angka terlebih dahulu. 9 terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan titik. Jangan lupa titik. Sifar. Jangan lupa jarak dan ditulis PAPA GIG. Dapatlah 9 pagi murid-murid. Okey cikgu. Ya. Boleh ke saya nak cuba untuk tulis 9 pagi cikgu? Boleh, silakan Okey, Aiman. kalau Mungkin Cikgu Aziz nak cuba? boleh. Cikgu Aziz nak Cikgu cuba? Aziz cuba juga. Kita silakan, lihat cikgu. siapa yang betul. Okey, 9. Murid-murid di rumah juga boleh mencuba. Sama-sama kita lihat siapa yang betul kali ini. Okey, saya dah siap cikgu. Cikgu Aziz dah siap dah? Boleh dah. Okey, Jom semua boleh kita angkat. Dua-dua boleh angkat. tunjukkan, Murid-murid cikgu. pun boleh angkat. Kita tengok sama-sama. Aiman punya 9.00 jarak pagi. Haziq punya 9.00 jarak pagi. Ya, kedua-duanya betul. Tahniah saya Okey. ucapkan. Ya, Berapa bagus. markah untuk saya, cikgu? Saya kira kali ini saya bagi 1 dulu. 1 markah? Ya, 1 dulu. Tapi saya selalu Jangan tamak. Jangan tamak. Ya. Baik cikgu, tapi saya biasanya confuse cikgu. Kalau tadi 8 pagi, 9 pagi, tapi kadang-kadang saya pernah dengar orang kata 9 suku pagi cikgu. Betul. Apakah cara yang sebenar untuk kita mengenal 9 suku pagi ni cikgu, ataupun sebutan saya betul ke tidak tu? Dipersilakan cikgu Aziz. Okey. 9 suku adalah istilah lain atau perkataan lain untuk memberitahu masa kita menunjukkan 9.15, di mana jarum pendek dia akan ke tepi sikit, macam dia menjauhi sikit 9, dan jarum minit yang panjang ni tepat ke arah 3 yang sebenarnya ada senggatan kat belakang ni. Senggatan tu mewakili nilai 15 minit. Macam tu. Jadi maknanya sekarang ni cikgu, kita kena faham untuk membezakan jarum pendek dan jarum panjang cikgu. Ya. Jarum pendek dan jarum panjang. Tapi cikgu, Cikgu Arif, tadi saya sebut 9 suku. Adakah
sebutan saya betul dan bagaimana cara menulisnya cikgu? Okey, Cikgu Aiman, maafkan saya. Tersasul cikgu pula ya, Aiman. Betul, kedua-duanya kita boleh sebut sama ada 9 suku ataupun 9-15. Tetapi yang pentingnya penyebutnya pagi, jangan tertinggal. Boleh jadi 9 suku malam. Oh, betul juga, atur cikgu. cara kita 9 suku pagi untuk acara lompat jauh itu. Pagi, jangan lupa. Kita Kalau tak lompat bersukan. malam-malam, cikgu. Tak tahulah Tak saya tahu jadi lompat. apa. Apa tu? Okey, baik. Bagaimana untuk menulis? Murid-murid bolehlah cuba di rumah. 9, angka 9. Okey, saya cuba, cikgu. Ya. Okey. Alright. Titik. 1, Okey. 5, jarak. PA, GIG. Pagi. 9:15 pagi ataupun 9 suku pagi. Boleh tak? Aiman Okey, saya dan dah juga siap, Cikgu cikgu. Haziq. Ya, Aiman dan Haziq cuba angkat. okey. Kita lihat sama tak macam ni? Betul Okey, tak? 9.15 jarak pagi. Haziq punya 9.15 jarak pagi. Ya, betul juga kali ni. Wah. Alamak, kali ni saya terpaksa bagi 2 markah untuk masing-masing Aiman dan juga Haziq. Maknanya 2 markah, cikgu, Ya, 2 markah. Tadi 1, kali ni 2, 3 lah. Maknanya markah murid-murid terkumpul kita, cikgu, di rumah pun buat juga, cikgu. Mereka dapat berapa markah? Saya bagi markah sama. Sama? Kalau betul, saya bagi markah sama. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau tak adil. Tak adil. Baik, Ya. cikgu. Wow, seronok kan kelas kita pada hari ini. Ya. Tapi cikgu, sebelum kita terus lagi dengan aktiviti yang seterusnya, saya nak lompat dulu, cikgu. Boleh, cikgu? Boleh. Dan kita berehat Lompat- seketika. Lompat jauh Waktu Lompat jauh. pagi. Waktu pagi. Jangan malam-malam. Jangan ke mana-mana. Cikgu, tolong sambut, cikgu. Tolong sambut, cikgu. Sebenarnya kalau betul-betul tak boleh sambut. Tak boleh sambut. Sebab lontar peluru tu nama apa peluru? Mau berlekuk muka saya. Tapi saya tak baling peluru, cikgu. Ya, baling saya angin. baling hati, cikgu. Okey, tadilah Aduh. 1 hati, ni 2 hati. Kalau kita nak melihat lontaran ataupun pengukuran, kita akan gunakan pembaris. Okey, kat sini kita gunakan pita pengukur dan ada lagi satu. Ni pita pengukur juga. Cikgu, murid-murid kita nak tengok, cikgu. Cuba cikgu bukakan. Okey, ni pita pengukur juga. Tetapi untuk acara di Padang, ini lagi sesuai. Kenapa, cikgu? Permukaan yang tidak rata. Sebab di Padang kita ada rumput, kita ada tanah yang mungkin mengganggu ketepatan ukuran kita. Jadi, pita pengukur dilihat lebih sesuai. Okey, cikgu. Yang ni di antara alat yang perlu ada kalau kita nak mengukur jarak. Ya, betul. Jadi saya rasa, cikgu, saya menanglah. Saya rumah hijau, saya baling jauh tadi. Tapi okey, cikgu, saya. saya nak tanya juga, selain daripada sukan lontar peluru ni, cikgu, ada tak sukan-sukan lain yang memerlukan pita ukur ni, cikgu? Oh, ada. Contohnya sukan seperti lompat tinggi, lompat jauh, melontar lembing. Tetapi untuk adik-adik ataupun murid-murid tahap 1, mereka sekadar buat acara larian 50 meter sahaja. Tetapi bila mereka naik ke tahap 2, mereka akan membuat acara-acara seperti ini. Baik, cikgu. Ya. Tapi saya ada masalah lah, cikgu Arif. Saya tengok banyak sangat nombor yang ada di pita ukur ni. Mungkin cikgu Arif boleh bantu kita semua untuk kita nak baca pita ukur ni, cikgu. Boleh. Cikgu Haziq kena nyatakan dulu bacaan yang pertama. Berapa lontaran peserta pertama tu? Okey, lontaran yang pertama ni kita akan ukur. Di sini kita memula dengan angka sifar di sini sehinggalah jatuhan peluru kita di sini. Okey, dan kita akan lihat 80 lah seperti mana dalam gambar ini. Saya dah ringkaskan untuk bagi kita nampak. Okey, apabila jatuhan itu, titik jatuhan itu menepati senggatan 80 di sini. Jadi peluru yang jatuh tadi tu
telah bergerak sejauh 80 sentimeter. Oh, yang ni untuk peserta pertama, Ya, cikgu. peserta pertama. Jadi sekarang ni kita nak tengok peserta kedua ada ke, cikgu? Peserta kedua ada. Ada juga. Okey, cikgu. Tapi kita belajar dulu. Ya. Cara nak menulis. macam mana Aiman nak jangan menulis. lupa. Okey. Murid-murid di luar tu mesti nak tahu macam mana untuk cara menulis 80 cm dengan tepat, betul? Betul, Jadi cikgu. Aiman dan juga Cikgu Haziq boleh dengar sama-sama. Okey. Yang pertama kita tuliskan angka 8. Ya. Kemudian sifar ya, bukan kosong. Sifar, jarakkan dan ditulis cm. Inilah simbol untuk sentimeter. Ya. Jadi dapatlah bacaan peserta yang pertama balingannya sejauh 80 cm. Jadi dah tahu cara menulis? Jom kita latih tubi. Betul, boleh cikgu. tak Aiman dan juga Cikgu Haziq Boleh. cuba? Okey, saya cuba, cikgu. Murid di rumah juga Saya boleh rumah sediakan alat tulis. Kita ni rumah tulis biru, saya rumah sama-sama. hijau, Okey, cikgu. okey. Okey. Silakan, cikgu. Saya suka yang purple juga. Purple, cikgu Mm-mm. 8. Okey. 80 cm. Okey, saya dah siap, cikgu. Ya, baik. Boleh angkat murid-murid Saya ataupun angkat, cikgu. adik-adik di rumah pun boleh Aha. angkat. Okey, saya bacakan Cikgu Haziq punya dulu. Aha. 8 sifar cm. Aha. Betul ke, cikgu? Tak tahulah. Kita tengok pula Aiman punya. Saya punya. 8 sifar cm. Alamak. Betul ke ni? Tak ada jarak lah di sini. Alamak. Lupalah tu. Jadi, salah. Tak dapat markah kali ni. Macam mana adik-adik di rumah? Adakah seperti Cikgu Haziq ataupun Abang Aiman ataupun seperti Cikgu Arif? 80 berjarak dengan cm. Ini yang benar. Ya, kena ada jarak tu. Mana cikgu saya kena betulkan lah. Betul kan? Okey. Kalau tak nanti salah Okey. sampai bila-bila. Betul kan? Betul kan yang biasa? Biasa kan yang betul. Okey, cikgu. Betul tu Cikgu Haziq. Aha. Kita lihat. Ini untuk peserta rumah mana ni, cikgu? 80 cm ni? Ini saya kira peserta rumah merah kot. Okey, cikgu. Kita tengok rumah sukan lain dapat berapa pula? Jom kita tengok rumah sukan Cikgu Haziq. Mana satu rumah sukannya? Okey, tadi rumah hijau kan? Tadi rumah merah. Rumah merah? Rumah merah. Okey, mungkin sekarang rumah hijau lah. Ya. Okey, cikgu. Rumah hijau ni mungkin dia jauh sikit lah sebenarnya. Jauh sikit. Dekat lantai, dekat atas padang, tapi kita buat Kita nak atas meja tunjuk lah, cikgu, ya? nak tunjukkan pengiraan. Okey, kita akan letakkan buku kita daripada titik sifar kat sana sehinggalah jatuhan peluru ini. Oh, kita kena lurus, cikgu Betul, Okey. lurus mesti. Kemudian saya dah ringkaskan. Jadi apabila peluru tu jatuh, titik jatuhan itu mestilah mengenai tepat pada senggatan 90. Barulah kita boleh baca sebagai 10 sentimeter. Maknanya 90 cm. Ya. Oh, maknanya yang ni lebih jauh Ya, daripada betul. yang tadi, cikgu. Betul, betul. Tapi bagaimana kita nak membaca 90 cm tu, cikgu? Cikgu Saya Arif? nak tanya Cikgu Arif. Ya, marilah saya bantu. Seperti biasa Cikgu Arif ada di sini. Kita tak boleh sebut 90 cm. Kita perlu sebut 90 jarak sentimeter. Tulis pun sama. 9, angka 9, kemudian sifar dan dijarakkan, kemudian baru tulis cm. Cepat tulis sekarang. Oh, cepat. Murid-murid di luar rumah sebab juga saya cepat nak dapat tulis. markah ni, cikgu. Kita nak lihat adakah masih betul ataupun krik-krik masih salah dan tak dapat markah lagi kali ni. Macam mana ni? Sebab murid-murid kita semua betul tadi, cikgu. Ya, itulah. Semua dah saya kira dah hampir 5 markah atau 10 markah dah murid-murid di rumah tu. Okey, saya dah siap, cikgu. Sila angkat dan terbalikkan jawapan anda. Okey. Okey, kita lihat Cikgu Haziq punya dulu. 9 sifar jarak cm. Betul ke tidak? Sabar. Okey. Aiman punya 9 sifar jarak cm. Sama. Jadi Betul ke, betul cikgu? atau salah murid-murid? Murid kita tak Jawapannya aguk. ialah Dia aguk. Betul. Betul. Bagus. Berapa Cikgu markah Haziq dan untuk juga saya, Aiman. cikgu? Kali ni kita tambah 3 markah. Ada ansur maju di situ, kita tambah 3 markah. So, Cikgu Aziz 3, saya 3 lah, cikgu. Ya, total jumlahnya tadi 3, 6. dah 6, masing-masing dah? 6 markah. Ya. Wow. Tapi murid-murid kita dah lebih lah, cikgu. Ya, Dia dah ada itulah. 10 markah dah. Okey. Baik, cikgu. Tadi untuk rumah merah dah. Ya, dah. Rumah apa lagi tadi, cikgu? Rumah biru. Rumah Belum biru. lagi. Belum lagi?
Dulu kita belum lagi tengok Jom jatuhan dia berapa. kita tengok rumah biru, adakah dia akan menjuarai pertandingan hari ini? Jom kita tengok cikgu. Okey, tadi saya tengok lepas lontaran tu dia jauh sikit. Oh, jauh lagi? Jauh. Wow. Tadi sebenarnya keadaan sebenar mestilah kita ambil semasa peluru tu jatuh. Okey. Oh, bukannya peluru tu dah bergolek-golek-golek baru kita ambil cikgu? Tak. Oh, begitu. Sebab kadang-kadang ada banyak faktor. Mungkin padang tu dia rata, dia bergolek jauh. Okey, cikgu. Jadi kita kira yang jatuh dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, ini jarak dia dan saya ringkaskan jarak dia. Yang ni untuk rumah biru cikgu Rumah biru. Adakah Okey. rumah biru lebih jauh lagi? Okey, Sama-sama kita tengok. ini dia. Okey, jatuhan tadi peluru tu tepat mengenai senggatan pada 120 sentimeter. Maknanya lagi jauh lah cikgu ya? Ha. Oh, maknanya rumah biru bakal menjuarai pertandingan ni cikgu? Tapi jangan terlalu cepat. Jangan yakin sangat. Kita ada lagi satu rumah. Lagi satu rumah. Ya. Tapi Cikgu Arif, saya ada Ya. masalah lah cikgu. Saya tak tahu macam mana nak baca nombor tersebut. Silakan cikgu. Boleh, mudah sahaja. Kali ini kita ada angka 1, kemudian 2, sifar bukan kosong ya, Okey. sifar dan jarakkan, kemudian ditulis cm. Jadi angka ataupun panjang jauhnya lontaran peluru peserta itu ialah 120 sentimeter. Jauh saya kira berbanding dua peserta tadi. Jauh cikgu. Agaknya ya, dia lebih baru jauh. lepas makan cikgu. Mungkin. Lepas saya buka puasa lah tu. Ya, mungkin. Okey, cikgu. Jadi, kita dah belajar cara menyebut dan cara menulis. Apa kata kita tulis? Kita tulis cikgu? Ya, cuba kita tulis. Okey, tapi sebelum saya buat jawapan ni cikgu, ada soalan lah cikgu. Ya, silakan. Kalau saya gantikan cm kepada M boleh tak cikgu? Iaitu meter. cm kepada meter. Macam mana tu Cikgu Haziq rasa-rasanya? Kita tanya kepada cikgu yang pakar, cikgu matematik ni. Okey, sebenarnya boleh. Okey. Sebab pada pita pengukur, kita pun ada unit lain. Selain daripada sentimeter, iaitu meter. Cikgu. Jadi kalau kat sini kita nampak, kalau 120 tu, okey, kita akan lepas sikit, okey, kita akan mengira 100 ataupun dalam meter 1.2 meter. Oh, 1.2 meter cikgu ya. Betul. Okey cikgu. Tapi hari ni kita fokus kepada cm cikgu ya. Betul. Okey, saya dah siap jawapan saya cikgu. Okey. Saya tak siap lagi. Tak siap lagi? Cikgu Haziq, Okey. cepat buat. Manakala murid di rumah macam mana? Sudah Okey. siap ataupun tidak? yang ni susah saya kira sikit. dah siap kot. Okey, jom kita lihat sama-sama. Baik, angkat dan terbalikkan jawapan anda. Okey, cikgu. Baik, Cikgu Haziq, 120 jarak cm. Sifar. Alamak, ya Allah, ya Tuhanku, maafkan saya. Murid-murid nampak cikgu pun tersasul, anda jangan tersasul ya. Okey, cikgu. Baik, 1, 2 sifar jarak cm. Betul atau salah? Murid-murid Betul cuba ke tak ni, teka. ya? Kita tengok Aiman pula. Saya punya. 1, 2 sifar jarak cm. Betul atau salah? Cuba anggut sikit. Kalau betul sila anggut. Saya kira jawapan mereka tepat sekali. Okey. Jadi kita bagi 4 markah untuk masing-masing Haziq dan juga Aiman. Maknanya markah saya dah 10 lah cikgu. Ya, betul. Jumlah markah kamu berdua dah 10 markah. Baik cikgu. ya. Jadi cikgu mungkin ada tak yang kita tertinggal yang terakhir, kumpulan yang terakhir ataupun kita dah selesai dah dengan kumpulan kita? Sebenarnya ada 2 lagi peserta. Ada 2 lagi cikgu. Tapi kita cuba yang peserta yang paling jauh ni. Paling jauh ni. Jauh. Paling jauh. Paling jauh. Yang jauh ni Okey. dibaling macam mana cikgu? Mungkin dia guna taktik yang betul dan ni juga wakil sekolah. Wow. Mari Okey kita cikgu. tengok berapa dia punya Bacaannya. Okey, bacaannya. Okey, apabila kita membuat pengukuran, okey, kita akan lihat tarik sampailah ke manalah lontaran ataupun titik jatuhan peluru tu tadi. Okey. Kat sini, lebih kurang kat sini. Okey. Dan seperti biasa saya akan ringkaskan pandangan tu. Okey, dalam gambar mountain board saya ni. Okey. Okey. Jatuhan peluru itu, titik jatuhan itu tepat mengenai senggatan pada 200 200 cm. Baik cikgu. Jauh ke?
Oh, jauh cikgu. Ni setakat ni yang paling jauh lah. Yang ni lah yang akan jadi wakil sekolah nanti cikgu. Betul. Tapi cikgu, saya ada masalah cikgu. Macam mana saya nak baca ukuran tersebut cikgu? Mungkin cikgu Arif boleh bantu? Macam biasalah, saya duduk di hujung ni nak ajar adik-adik untuk menulis angka 200 cm, panjang 200 cm. Jadi, tuliskan angka 2 terlebih dahulu. Sifar dijarakkan dengan cm. Jangan lupa jarak cm penyebutnya, okey? Jadilah 200 cm. Jauh ya, sungguh jauh balingan peserta ini. Jadi, jom kita lihat. Okey, saya cuba cikgu. Ya. Okey. Aiman dan juga Cikgu Haziq. Yang pertama tadi cikgu, 80 memang dia duduk belakang sekali lah cikgu Kita tak tahu lagi. Mungkin tadi Cikgu Haziq kata ada lagi seorang peserta. Ada lagi seorang peserta. Kita tengok sama ada yang dia ini akan mungkin menjual paling ke tak. jauh ataupun yang ni kedua terjauh ataupun yang 80 tadi yang terakhir. Betul cikgu. Jadi jom kita tengok yang ni dulu. Okey, cikgu. Tulisan adik-adik dan juga Aiman dan serta Cikgu Haziq di sini. Betul atau salah? Cikgu, Jom, saya dah siap cikgu. Ya. Sila angkat. Okey cikgu. Alamak, Cikgu Haziq ada tulis 2 meter lah di situ, 2 jarak meter. Manakala manakala Aiman 2 sifar jarak cm. Aiman betul. Tapi untuk Cikgu Haziq betul atau salah ya adik-adik? Kalau saya cikgu, saya rasa salah cikgu. Sebab saya yang nak menang pertandingan ni. Ya, betul, saya tahu tu sebab dia pun tak mengikut arahan saya. Saya suruh tulis 2 sifar jarak cm. Tapi maksudnya sama cikgu. ya, itulah maksudnya sama. Jadi bagaimana kita tanya dengan tuan punya badan, sebenarnya betul atau salah jawapannya sedemikian. Okey, murid-murid kita fokus pada Cikgu Haziq. Silakan. Okey, sebenarnya untuk mengetahui makluman murid-murid semua, jawapannya tetap betul, tetapi jawapan saya adalah unit lain pada pita pengukur ini. Di mana 200 cm sama juga panjang 2 meter. Jadi kat sini kita boleh berkenalan dengan unit-unit lain selain daripada sentimeter. Jadi 2 meter jawapan tetap betul. 200 cm pun betul juga. Dan inilah cara menulis yang betul di mana 2 jarak meter. Jadi mula-mula di luar sana kita ada tambahan unit yang kita boleh belajar dan juga boleh jumpa pada pita pengukur atau pembaris yang kita ada di sini. Tapi saya ada keliru lah cikgu. Kalau 200 cm bersamaan dengan 2 meter. Tapi bagaimana pula dengan 250 cm cikgu? Macam mana kita nak tulis dalam meter? Okey, 250 cm. Cikgu. Jadi kalau kita ada 2 cara ataupun 3. Pertama kita tengok kat pita pengukur lah. Okey. 250 tu kat mana? Dekat mana? Tapi kalaulah kita tak ada pita pengukur, kita boleh gunakan secara matematik. Secara matematiknya 250 tadi? 250 cikgu. Okey, 250. Okey, hari ni kita special. Kita dapat ilmu baru daripada Cikgu Haziq ni. Okey, 250 mula-mula sentimeter. cm. Okey. Apabila kita tukar kepada unit meter, okey, kita akan hilangkan sifar ni. Dan kita akan letak titik perpuluhan. Macam tu cikgu. Ini cara pendek, tapi sekurang-kurangnya untuk murid-murid di luar sana, ini adalah salah satu cara untuk menukar. Selebihnya selanjutnya nanti cikgunya boleh diajar. Okey, maknanya 2.5 meter bersamaan dengan 250 sentimeter. Okey cikgu. Dan kita ada murid yang terakhir cikgu. Kejap lagi boleh tak cikgu umumkan pemenang dia cikgu? Okey, tapi kita berehat seketika. Lepas ni murid-murid mesti nak tahu siapa yang menjuarai lontar peluru kita pada hari ini.
TV KPM. Alright, tadi kita dah cerita pasal 200 cm yang menjuarai pertandingan lontar peluru kita tadi, cikgu. Ya, betul. Dan 200 cm tadi bersamaan dengan 2 meter, cikgu. Betul. Tapi masalahnya, saya tulis 2M je. Adakah jawapan yang sebenar 2M ataupun 2 meter, cikgu? Cikgu boleh ajarkan kita untuk mengeja 2 meter tak, cikgu? Boleh, Aiman Silakan. dan juga Cikgu Haziq. Baiklah, bagaimana untuk mengeja 2 meter itu? Pastinya kita tuliskan angka 2 terlebih dahulu. Kemudian dijarakkan dan kita tulislah METER meter. Jadi dapatlah 2 jarak meter disebut sebagai 2 meter. Ataupun kalau kita nak singkatkan macam mana, Cikgu Haziq? Okey, kalau kita nak singkatkan, kita hanya gunakan simbol ni saja, di mana kita tetap tulis dengan 2 jarak M sebagai dia punya unit rasmi, unit untuk meter. Maknanya kalau dalam soalan tu, cikgu, Ya. maknanya kita boleh gunakan sama ada 2 meter ataupun 2M. Betul, cikgu? Ya, betul. 2M. Tapi yang penting Ada cikgu sebut simbol. tadi kena ada jaraknya tu, kan? Ya, dan juga ada unitnya. Ya. Kalau Ada tulis unitnya. 2 saja kita tak tahu 2 apa. Ya, 2 cm ataupun 2 meter. Tetapi bila ada kita tulis meter dengan ejaan penuh ataupun simbol M saja, Ya. dapatlah jawapan 2 meter. Okey, cikgu. So sekarang ni siapa yang menang pertandingan tadi, cikgu? Pastinya murid-murid di luar sana nak tahu kan pemenangnya. Rasa-rasanya siapa, Aiman? Saya lah, macam saya rumah hijau. Cikgu rumah apa tadi? Warna biru. Cikgu? Saya rumah ungu, tak ada dalam pertandingan. Siapa yang menang, cikgu? Yang menang ialah pastinya yang berada di skrin kita, Yeay! iaitu rumah hijau. Tanya untuk rumah hijau. Okey, saya yang menang hari ni, cikgu. Ya, tanya Aiman. Baiklah. Mungkin, cikgu, apakah rumusan yang kita dapat dalam pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Untuk bahasa Melayu mudah sahaja. Murid-murid yang berada di rumah sepanjang bersiaran hari ini, sepatutnya murid-murid sudah pandai bertutur dan menyebut bahan-bahan yang kita pamerkan pada skrin dan yang kita bawakan hari ini. Seterusnya, murid-murid boleh menulis angka dan juga ejaan kepada angka tersebut dengan ejaan secara bertata susila dan tepat. Dalam pada itu, pastikan murid-murid yang berada di rumah telah mencapai tahap penguasaan sekurang-kurangnya TP3, iaitu tahap yang memuaskan. Kata kuncinya apa, Aiman? Tahap yang memuaskan. Tapi murid-murid kita nak jadi macam Cikgu Arif, petah berbicara dan sangat pantas bila cikgu cakap ni kan. Ya, yang Jadi penting tipsnya kita kena biasakan yang betul kan yang biasa. Kita kena sebut dengan istilah yang tepat. Macam meter tadi. Sebutlah sebagai 2 meter. Janganlah sebut 2M sahaja. Okey. Memang boleh, tapi lebih baik kita biasakan yang lebih betul. Okey, Cikgu Aziz. Ada ramai orang suka nombor-nombor, cikgu. Mungkin sedikit daripada cikgu. Okey, yang penting untuk matematik, kita jangan takut dengan nombor. Kita jangan takut dengan nombor kerana bila kita faham konsep matematik, nombor ni ibarat macam kawan je. Okey. Jadi apa-apa hal pun kita kena untuk contoh meter ke apa-apa konsep matematik, kena mulakan dengan bahan-bahan yang kita boleh pegang, kemudian gambar dan akhir sekali barulah kena abstrak, yang mana kita boleh bercerita sekarang ni tentang nombor. Okey, terima kasih Cikgu Aziz dan Baik, Cikgu sama-sama. Arif. Seronok sangat hari ni, cikgu. Tak sabar esok kita nak bersukan, kan? Betul. Okey, terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita dalam subjek matematik dan bahasa Melayu. Pastikan anda buat latih tubi di rumah agar anda dapat berjaya di masa akan datang. Baik. Dan kita dah berada di akhir siaran. Kita berakhir di sini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mata